Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah Allah serta dengan izinnya dapat kita bertemu lagi pada kali ini dalam siri tazkirah bersama Ustaz Kamarul Zaman Al-Malizi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih lagi menghidup kita, membenarkan kita menghirup udaranya di atas muka bumi ini dan memakan rezeki daripada di atas bumi ini serta minum air daripadanya serta dapat bergembira dan bersukaria berjalan di bumi Allah yang fana ini, yang sementara ini. Syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi bernyawa. Kerana pada masa yang sama, pada hari ini ramai lagi orang yang telah tidak bernyawa. Dah ramai pergi meninggalkan kita. Dulu ramai kawan-kawan kita dahulu, sekarang sudah tak ada. Mereka telah balik ke kampung yang kekal abadi, iaitu kampung akhirat. Itu giliran mereka. Tetapi giliran kita bila? Pada bila-bila masa sahaja Allah SWT boleh ambil kita. Kerana diri kita ini, nyawa kita dan dunia ini, semua harta kita, anak isteri kita dan segala-galanya bukan milik kita. Tetapi milik Allah SWT. Hanya dipinjamkan sahaja kepada kita. Dan Allah SWT boleh ambil bila-bila masa saja yang dia kendaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada hari ini saya ingin menyingkap sikit daripada perkara-perkara yang selalu diperkatakan orang pada hari ini, iaitu soal akidah. Akidah adalah perkara yang sangat penting, perkara pokok dalam agama, perkara asas dalam agama. Sebab kalau akidah seseorang itu telah rosak, maka semua amalan-amalan yang lain pun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu wajiblah kita menjaga akidah kita, supaya akidah kita berbetulan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hari ini banyak perkara yang boleh merosakkan akidah atau yang boleh menghancurkan akidah kita. Banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Banyak fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada fahaman Islam yang sebenar. Akidah yang hak, akidah yang benar, akidah yang diterima oleh Allah SWT hanya satu saja, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu orang-orang yang mengikut akidah sebagaimana akidah Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW. Adapun akidah yang lain daripada itu adalah akidah yang sesat, akidah yang sonsang, akidah yang tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh itu perlu kita belajar sungguh-sungguh dalam perkara akidah ini. Apa dia perkara-perkara yang termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita boleh mengkaji akidah-akidah lain yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pengetahuan sahaja, bukan untuk dijadikan pegangan. Supaya kita tahu apabila akidah-akidah itu datang, kita senang menolaknya. Kerana kita dah tahu akidah itu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana itu kita kena belajar dan memberikan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Bagaimana nak menolak fahaman-fahaman atau akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang sebenar. Soal akidah ini bukanlah perkara yang enteng atau perkara remeh-temeh yang boleh dipandang sama lewa saja. Tidak begitu. Akidah adalah perkara pokok dalam agama. Sebab amalan-amalan kita ini tak diterima oleh Allah kalau akidah kita rosak, seperti mana yang telah saya katakan sebelum ini. Oleh itu perlu kita menjaga supaya akidah ini sentiasa betul dan tepat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, selepas kita mendalami ilmu akidah yang sebenar, perlulah kita belajar pula ilmu-ilmu tentang hukum syariat Allah SWT, hukum fiqh, supaya kita mengetahui mana perintah Allah SWT dan mana larangan Allah SWT, dan mana perintah Allah yang lebih utama kita utamakan, yang mana yang lebih dahulu kita dahulukan, mana yang lebih afdal kita dahulukan. Inilah kita tahu dengan mengetahui perintah-perintah Allah
dengan mengetahui hukum-hukum Allah, wajib, sunat, haram, makruh, harus dalam semua aspek kehidupan kita, baik ibadat, baik muamalat, baik munakahat, baik jenayah, baik segala-galanya. Apabila kita tahu, maka kita dapat menjalankan kehidupan kita ini mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Allah SWT telah menciptakan manusia dan jin adalah untuk menyembah Allah SWT. Seperti mana firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Jadi untuk menyembah Allah atau untuk beribadah kepada Allah atau mengabdikan diri kepada Allah, artinya kita hendaklah menjadikan seluruh kehidupan kita, daripada kita tidur sampai tidur balik, daripada bangun tidur sampai bangun tidur balik, dengan mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan Allah SWT, dengan mengikut syariat Allah SWT. Kita tidak boleh mengikut undang-undang kita sendiri, yang mengikut hawa nafsu kita. Kerana hawa nafsu kita sentiasa mengajak manusia kepada kejahatan, sedangkan syariat Allah mengajak manusia kepada kebaikan, supaya manusia ini selamat dalam kehidupannya di dunia dan selamat pula dalam kehidupannya di akhirat. Kemudian kita kena belajar lagi satu ilmu yang dipanggil ilmu tasawuf, ialah untuk membetulkan hati kita, supaya kita buat ibadah itu semata-mata kerana Allah SWT, ikhlas kerana Allah SWT, dan juga tidak dimasuki oleh riya, ujub, takabur, hasad dan sebagainya. Kerana sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang terkeji, yang dicela oleh syarak itu akan merosakkan amal kita, malah memakan amal kita sampai amal kita tidak ada pahala. Kita punya akidah sudah betul, syariat pun sudah betul, tetapi hati kita tidak betul. Kalau buat ibadah kerana nak tunjuk ke orang, atau nak puji ke orang, atau nak dipuji oleh orang, atau nak disanjung oleh orang, atau nak nama, nakkan pujian, nakkan sanjungan, amalan itu ditolak oleh Allah SWT. Kerana Allah SWT hanya menerima amalan yang ikhlas sahaja. Kita nak bersifat tawaduk, yang ini merendah diri dengan Allah dan dengan sesama manusia. Jangan bersifat sombong, angkuh, bongkak, meninggi diri, membesarkan diri, takabur dan sebagainya. Kerana Allah SWT tidak suka dengan sifat-sifat yang demikian itu. Kita janganlah ada hasad dengki dengan sesama manusia. Sebab segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah, segala nikmat yang dikecapi oleh manusia ini, semuanya dikurniakan oleh Allah SWT. Seseorang itu kaya ke, berpangkat ke, harta banyak ke, dan sebagainya, itu sebenarnya kurniaan Allah kepadanya untuk mengujinya. Jauh mana dia dapat taat perintah Allah SWT dan mengikut segala sunnah Rasulullah SAW. Jadi kenapa kita nak dengki dengan kekayaan yang ada pada orang lain? Itu sudah haknya. Itu kurniaan Allah kepadanya. Yang penting kita kena bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Walaupun kita sikit, kita bersyukur. Allah SWT berfirman, "La in syakartum li azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Oleh itu, kita naklah bersyukur. Kalau kita boleh bersyukur dengan sedikit, tentu kita boleh bersyukur dengan yang banyak. Tapi kalau kita tidak boleh bersyukur yang sedikit, walaupun Allah beri kita rezeki yang banyak pun, kita tidak boleh bersyukur. Kita sentiasa mengeluh, sentiasa tidak berpuas hati, sentiasa rasa tak puas hati, macam-macam lah perasaan hati kita. Kenapa jadi begini, kenapa jadi ni, apalah nasib saya, sampai kita akan menyesali nasib yang ditentukan oleh Allah SWT. Jangan kita menyesali nasib yang ditentukan oleh Allah SWT. Kerana apa yang Allah buat itu semua ada hikmah di sebaliknya. Kalau misalnya kita satu orang yang miskin, jangan kita menyesali nasib kita sebagai seorang yang miskin. Mungkin kalau Allah SWT beri kekayaan kepada kita, kita akan jadi lalai kepada Allah. Kita tidak ingat kepada Allah. Kita lupa kepada Allah. Kita jangan menyesali nasib kita. Kita tidak ada pangkat, tak ada kedudukan, orang pun tak pandang. Jangan kita menyesali nasib kita. Kerana kalau kita ada kedudukan, ada pangkat yang tinggi, ada jawatan yang tinggi, dan semua orang menghormati kita, semua orang datang dekat kita, ramai pengikut, mungkin akan menjadikan kita bongkak, sombong, takabur, dan menjadikan kita jauh daripada Allah. Kerana kita sibuk dengan makhluk Allah, sampai lupa kepada Allah SWT, lupa nak pergi rumah Allah SWT. Jadi jangan kita menyesali apa saja nasib yang menimpa kita.
Kalau kita sakit, ada hikmah yang kenapa kita sakit. Supaya dengan sakit itu, Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Syaratnya kita kena sabar dan redha dengan segala ujian Allah SWT itu. Dengan segala musibah yang berlaku, dengan segala bala bencana yang berlaku, hendaklah kita bersabar. Kerana apa yang Allah SWT jadikan itu semua ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kalau Allah SWT beri kita nasihat saja, tak sakit-sakit, macam Fir'aun lah kita. Jadi jahat, jadi sombong, takabur, sampai mengaku dirinya Tuhan. Kenapa? Kerana dia dah diberi kekayaan yang banyak. Dan dia telah diberi kekuasaan, pangkat kedudukan dan kekuasaan yang banyak. Dan dia telah diberi badan yang sihat, tak pernah sakit-sakit. Sampai dia lupa kepada penciptanya. Sampai dia mengaku dialah pencipta alam ini. Sampai dia mengaku dialah Tuhan. Dan memaksa rakyatnya menyembahnya. Inilah akibatnya. Orang yang apabila Allah SWT kurniakan kepada dia harta yang banyak, Allah SWT beri kepada dia kuasa, pangkat kedudukan yang tinggi, dan Allah SWT beri kepadanya badan yang sihat, tidak sakit-sakit, menjadikan dia bertambah jauh daripada Allah, sampai mengaku dirinya Tuhan dan memaksa orang lain menyembahnya. Waliyazubillah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimiliki oleh Allah SWT. Jadi saya rasa cukuplah takat itu tazkirah ringkas saya. Sampai kita bertemu lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.